Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Niaga Awani bersama saya Nabilah Khalida. Pelbagai berita kewangan, bisnes dan ekonomi yang akan kami sampaikan kepada anda. Jadi kita mulakan dengan laporan yang pertama. Malaysia mencatat pelaburan diluluskan bernilai 193.7 bilion ringgit dalam sektor perkhidmatan, perkilangan dan utama yang melibatkan 2,786 projek bagi tempoh Januari hingga September 2022. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA dalam satu kenyataan memberitahu jumlah tersebut bakal menjana sebanyak 98,414 peluang pekerjaan baru di negara ini. Menurutnya, angka pelaburan diluluskan itu merupakan peningkatan sebanyak 2.5% berbanding 188.9 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz menyifatkan kejayaan menarik hampir 194 bilion ringgit pelaburan diluluskan bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini menjadi bukti kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama di Asia. Ia dipacu rantaian bekalan mantap, struktur kos yang kompetitif, proses operasi perniagaan yang dipermudahkan, inovasi dan keupayaan teknologi canggih serta bakat tempatan terlatih. Pelaburan ini akan menjadi pemangkin untuk memacu pertumbuhan ekonomi mampan. Dalam pada itu, MIDA menjelaskan bahawa pelaburan langsung asing FDI kekal sebagai penyumbang utama sebanyak 67.5% atau 130.7 bilion ringgit. Manakala pelaburan langsung domestik DDI menyumbang 32.5% atau 63 bilion ringgit. Jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak 15% berbanding FDI diluluskan bagi tempoh sama pada 2021. Daripada jumlah pelaburan diluluskan itu, China mendominasi pelaburan asing sebanyak 49.2 bilion ringgit dan seterusnya Amerika Syarikat 16.9 bilion ringgit, Belanda 16.5 bilion ringgit, Jerman 9.2 bilion ringgit dan Singapura 8.7 bilion ringgit. 5 negeri dengan pelaburan diluluskan yang signifikan termasuk Johor 63.9 bilion ringgit, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 26.1 bilion ringgit, Selangor 25.7 bilion ringgit, Sarawak 17.6 bilion ringgit dan Kedah 12.1 bilion ringgit. Baik, perniagaan kecil sederhana mempunyai potensi besar untuk memacu pertumbuhan, inovasi dan kemampanan dalam ekonomi tempatan, serantau dan global. Namun sudah tentu mereka juga menghadapi pelbagai halangan dalam mengecapi kejayaan. Jadi mari kita lihat beberapa angka dan data melibatkan cabaran mendepani PKS bersama rakan penyampai Nina Rosman. Silakan Nina. Baik Nabila, sudah tentu kita kena kenal pasti apakah cabaran yang mendepani PKS kerana PKS ni adalah antara kumpulan yang dijangka untuk memacu pertumbuhan daripada pekerjaan dan KDNK global sehingga 70%. Dan sekarang ini saya akan kongsikan daripada World Economic Forum bagaimanakah cabaran yang dihadapi mendepani PKS ini. Kalau anda saksikan di depan skrin anda ini, depan skrin ini menunjukkan bahawa sebanyak lebih 67% yang tertinggi iaitu mereka memikirkan bagaimanakah kelangsungan dan pengembangan iaitu survival rate dan expansion. Dan di sini mereka akan memberi tumpuan pada masa akan datang bagaimanakah mereka untuk kekalkan dan kembangkan perniagaan mereka dengan margin yang rendah dan mereka juga harus mengukur perniagaan mereka serta meluaskan pasaran mereka. Dan sebanyak 67% iaitu melebihi daripada cabaran-cabaran lain memikirkan tentang survival rate dan expansion bisnes mereka. Jadi selain itu kalau kita lihat iaitu hampir separuh dengan 48% yang memikirkan bakat iaitu bagaimana mereka nak peroleh bakat, bagaimana mereka nak kekalkan bakat itu dan sebanyak 48% ni mereka akan memikirkan sumber terhad untuk bagi training dan untuk tingkatkan juga pembangunan pekerja dan ini adalah hampir mencecah 50% manakala 34% memikirkan PKS memikirkan budaya dan nilai. Bagaimanakah kepentingan budaya dan nilai ini dan bagaimana mereka nak kekalkan budaya yang kukuh selain menerapkan objektif dan nilai yang jelas. Ini sebanyak 34% manakala untuk 25% sahaja hanya memikirkan untuk teknologi dan inovasi di mana mereka memikirkan bagaimana untuk mempunyai produk dan inovasi yang seiring dengan permintaan teknologi semasa dan selain itu mereka akan teknologi dan inovasi juga menunjukkan bagaimanakah pembangunan dan pelaksanaan proses teknologi seperti automasi dan juga merangkumi aspek iaitu kebimbangan
kebimbangan transformasi digital. Dan seterusnya apa yang saya akan kongsikan daripada sini adalah iaitu 24% PKR memikirkan cabaran kehadapan bagaimanakah mereka ingin menghadapi pembiayaan dan akses kepada modal iaitu kekurangan sumber kewangan dan kesukaran mengakses pembiayaan mampu milik. Dan termasuk hanya 22% itu mereka memikirkan pelaksanaan dasar iaitu policy environment. Mereka harus memikirkan apakah halangan yang wujud daripada dasar dan kawal selia termasuk inflasi, cukai yang tinggi, kerenah birokrasi dan juga rasuah serta mereka harus memikirkan bagaimanakah kesukaran mematuhi peraturan yang sentiasa berubah. Dan Nabila, seperti yang kita tahu, PKS ini adalah tulang belakang dan penyumbang utama kepada kebanyakan ekonomi negara. Sekiranya cabaran ini tidak diatasi dengan segera, sudah tentu ia akan mengganggu kelangsungan perniagaan mereka sekaligus menyekat pertumbuhan mereka. Dan sekarang ini bagaimana kita nak pastikan semua kerjasama setiap pihak untuk pastikan setiap peluang diambil dan kejayaan dapat dicapai, Nabila. Baik, terima kasih Nina untuk pembentangan angka dan data tadi. Jadi untuk mengulas lebih lanjut mengenai bagaimana untuk kita kenali peluang besar di sebalik perniagaan kecil, sedia ada di talian adalah Datuk William Eng, Presiden Persatuan PKS Malaysia atau Samenta. Baik, selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Okey, menurut data kajian sebentar tadi, cabaran utama yang membelenggu eksekutif dari PKS dan syarikat bersaiz sederhana adalah survival dan pengembangan. Jadi, apa usaha segera yang boleh dilakukan untuk memastikan kelangsungan perniagaan? Ya, jadi saya lihat itulah masalahnya apabila kita mengubah dasar mengikut statistik yang saya rasa kurang tepat. Contohnya tahun lepas ekonomi kita berkembang 3.1%. Suku ketiga tahun ini pula KDNK kita naik 14.2%. Jadi kalau kita lihat statistiknya sahaja angkanya cukup bagus. Tapi kalau kita lihat dengan lebih teliti, PKS cuma berkembang 1% berbanding 4.4% di kalangan bukan PKS. Maksudnya apa? Masih ramai PKS yang belum pulih semula. Jadi saya tidak hairan dengan laporan WEF tadi. Dua pertama mereka adalah isu survival, kelangsungan hidup. Bukan isu teknologi, bukan isu ESG, bukan isu siapa jadi kerajaan, tapi bagaimana untuk meneruskan perniagaan mereka. Ini perkara yang sama di Malaysia. Isu survival itu nombor satu. Nombor dua, isu pekerja. Bukan sahaja soal kerja asing, itu pun belum kita selesaikan, tapi isu pekerja secara keseluruhan. Jadi saya rasa salah satu yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana cara kita untuk membantu PKS ini untuk menarik dan mengekalkan pekerja mereka di dalam syarikat mereka masing-masing. Datuk, PKS Asia Tenggara dikatakan jauh ketinggalan dalam revolusi digital. Jadi bagaimana kita nak tingkatkan lagi literasi teknologi dan digital ini? Ya, betul. Ini bukan sahaja seperti yang kita fahami dari laporan WEF tadi, tapi juga dari statistik lain. Contohnya kalau lihat dalam Digital Adoption Index yang dikeluarkan oleh World Bank, kita berada di tahap 69% berbanding dengan Singapura 87%. Dan yang lebih membimbangkan dalam sub-indeks penggunaan digital di kalangan perniagaan, kita di tahap 55%. Jauh lebih rendah daripada negara jiran seperti Singapura, bahkan negara seperti Vietnam, Filipina dan Thailand pun lebih tinggi daripada kita. Oleh itu, saya rasa kita harus mengurangkan kebergantungan kita kepada buruh tidak mahir dan pada masa yang sama tingkatkan tahap pendidikan kita dan mempercepatkan proses otomasi dan pendigitalan. Datuk, kita tahu PKS masih berdepan isu sokongan modal dan juga pembiayaan pinjaman. Jadi adakah masih terdapat kesukaran didepani anggota Samenta dalam isu ini dan apa yang wajar diberikan perhatian oleh kerajaan baru? Ya, masalah modal ini bukannya kerana kita tidak cukup sumber pembiayaan dari bank. Sebenarnya bank ni memang mahu kalau boleh untuk meminjam kepada PKS. Tapi masalahnya dua. Satu, ramai PKS ni dikurang mahir dalam menyediakan rekod dan laporan kewangan. Tanpa rekod yang tepat, rekod yang bagus, susah untuk pihak bank untuk memberi pinjaman. Itu satu. Kedua, kita masih menggunakan data-data yang berdasarkan kepada laporan kewangan semata-mata. Kalau kita lihat dalam 2-3 tahun yang lepas, memang ramai PKS yang rugi kalau kita lihat dari segi rekod sahaja. Tapi dia rugi 1-2 tahun tidak bermaksud syarikat ataupun perniagaan mereka itu tidak berdaya saing ataupun tidak boleh mendapatkan pinjaman. Jadi yang kita suka dapatkan adalah data alternatif. Bagaimana kita mahu
memberikan pinjaman ini kepada syarikat yang menunjukkan kerugian tapi masih berdaya saing. Jadi ini dua masalah yang saya rasa kerajaan boleh timbangkan bagaimana kita dapat memperbaiki prosesnya. Jadi Datuk, kajian ini turut mendapati wujudnya halangan daripada dasar polisi serta kawal selia termasuk inflasi yang tinggi, cukai dan juga karena birokrasi dan rasuah. Jadi bagaimanakah pandangan Datuk terhadap perkara ini? Ya, jadi saya rasa memang fungsi kerajaan ini kita jangan terlalu mengokong ataupun intervensi dalam perniagaan. Yang kita perlu lakukan adalah facilitate. Dalam bahasa Inggeris kita kata kita facilitate not frustrate. Maksudnya kalau boleh kita jangan perkenalkan apa-apa dasar yang baru ataupun regulasi yang baru tanpa uh, tanpa menilaikan kesannya kepada perniagaan khususnya kepada PKS. Datuk, mungkin boleh kongsikan sejauh mana PKS di negara ini bersedia atau serta bijak mengatur strategi perniagaan terutama dalam mendepani jangkaan cabaran luar biasa tahun depan? Ya, saya rasa antara masalah yang kita hadapi adalah bagaimana kita dapat handhold ataupun membantu PKS kita untuk mendigitalkan operasi mereka. Dari pelbagai tinjauan kami, kita dapati memang ramai PKS ni termasuk anggota-anggota kami, ahli-ahli kami yang belum faham cara ataupun bagaimana untuk mendigitalkan perniagaan mereka. Saya rasa ini adalah salah satu cara bagaimana kita dapat membantu mereka. Itu satu. Keduanya adalah bagaimana kita mahu PKS kalau boleh dikaitkan terus gaji mereka dengan produktiviti. Jadi kalau kita mahu menjadi negara maju, saya rasa kita harus kaitkan gaji dengan produktiviti. Ini adalah antara yang kita harus lakukan. Baik Datuk, apabila walaupun PKS ni antara penyumbang utama kepada negara daripada pekerjaan dan global KDNK sebanyak sehingga dijangkakan untuk mencapai sehingga 70%. Namun apabila berlakunya krisis ataupun kegawatan ekonomi seperti krisis kesihatan, krisis ekonomi termasuk krisis alam sekitar, jadi bagaimanakah PKS ini antara barisan awal yang terkesan daripada krisis-krisis ini? Ya. Saya sering berkata masalahnya adalah kerana margin keuntungan yang terlalu nipis untuk PKS. Jadi sebagai PKS ini kita harus cari cara yang betul bagaimana untuk meningkatkan margin keuntungan kita. Jadi antara lainnya kita harus kalau kita kurangkan kebergantungan kita kepada buruh, itu satu. Keduanya bagaimana kita dapat mengautomasikan proses kami, proses dalam syarikat dan juga dari isu perdigitalan. Jadi saya rasa ini adalah cara-cara kita untuk menaikkan margin keuntungan supaya kita dapat bertahan dan berdaya saing di masa hadapan. Bagaimana pula dengan agensi kerajaan, Datuk? Adakah agensi-agensi ini akan menyediakan ruang dalam meningkatkan latihan literasi digital ataupun meluaskan pasaran dan sebagainya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di antara agensi ni memang banyak yang mempunyai inisiatif ataupun program-program untuk membantu PKS. Contohnya Samantha dengan MPC ataupun Perbadanan Produktiviti Malaysia ini mempunyai satu program di mana kita membantu PKS untuk mengharungi proses pendigitalan dengan memberikan mereka bukan sahaja cara untuk mendigitalkan tapi juga memadankan mereka kepada pakar-pakar pendigitalan dan juga vendor-vendor ataupun pembekal kepada pendigitalan. Jadi saya rasa sememangnya kita mempunyai banyak agensi um, yang turut membantu PKS. Baik Datuk, kalau kita nak tambah mengenai teknologi dan digital, ini kita tengok pasaran global yang sudah meningkat dengan pasaran 5G. Jadi untuk kalau kita lihat iaitu revenue share daripada rantau-rantau seperti Amerika Latin, wilayah persekutuan, Eropah, dan kita dapat lihat menurut kajian itu, menurut Obsidian Research mengatakan Asia Pasifik mempunyai antara revenue share dalam pasaran 5G lebih 40%. Jadi kalau kita nak bawa ke aspek ini, adakah aspek ini dapat diterap kepada PKS kita untuk kepentingan 5G ini? Ya, saya rasa kita harus secepat mungkin menerap teknologi 5G ini
Tetapi seperti teknologi yang lain, ini akan mengambil masa yang agak lama. Jadi kalau kita cepat implement atau melaksanakan imeji ini di Malaysia, lagi cepatlah kita dapat melihat kesannya kepada perniagaan. Kerana aplikasinya contohnya juga akan mengambil masa untuk kita keluarkan. Dia bukan sahaja kalau hari ini kita kita laksanakan imeji bermaksud kita akan tukar uh, tiba-tiba. Dia akan ambil masa. Ya. Okey, Datuk, mungkin kongsikan menuju ke hadapan, apa lagi sokongan yang PKS perlukan? Ya, kita lihat seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri, bajet akan dibentangkan lagi awal tahun depan. Jadi harapan Samantha adalah dua. Satu, kalau boleh kita perkenalkan kadar cukai yang lebih rendah, terutamanya untuk saranan kami untuk keuntungan pencukai 1 juta yang pertama, itu satu. Kedua, dari memberi geran langsung kepada PKS, yang saya rasa tidak akan seberkesan daripada pemotongan cukai untuk mereka yang mempraktikkan otomasi dan pencicilan. Jadi saya rasa dua. Satu, kita potong cukai untuk keuntungan 1 juta yang pertama. Dan kedua, kita bagi potongan cukai untuk mereka yang melabur untuk otomasi dan pencicilan. Jadi ini saya rasa adalah dua perkara yang amat penting. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk William Eng, Presiden Persatuan PKS Malaysia atau Samantha, atas pandangan berkenaan isu yang mendominasi PKS ketika ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini.